Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadam bin Haji Muhammad Nur, nombor metrik 252759. Saya sebagai wakil kumpulan ingin membentangkan tentang permasalahan disiplin di tempat kerja. Kumpulan saya terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu saya Muhammad Sadam bin Haji Muhammad Nur, Muhammad Ikhwan bin Romli, nombor metrik 252503, Muhammad Nizar bin Abdul Rashid, nombor metrik 251500, Muhammad Tarmizi bin Abdul Hamid 252293, Nur Wajiha binti Muhammad 252382, Iswari di Loga Raja, nombor metrik 252189. Di sini saya ingin menerangkan tentang permasalahan disiplin di kalangan pekerja dan kaki tangan di Mahkamah Kuala Lumpur. Latar belakang kajian, pekerjaan amat penting dalam menentukan kelangsungan hidup setiap individu pada hari ini. Tanpa pekerjaan, berbagai masalah sosial akan berlaku dalam masyarakat. Paling utama adalah masalah pengangguran di kalangan golongan belia yang akhirnya menjurus kepada pelbagai masalah jenayah seperti masalah penagihan dada, melepak di kompleks membeli belah, meragut, membuli, pecah rumah dan sebagainya. Menjaga kredibiliti pekerjaan yang sedang dijawat dengan menjalankan amanah yang telah diberi merupakan suatu amalan dan tindakan yang baik dan dipandang tinggi. Ia juga salah satu daripada tanda syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan diri dengan sebuah pekerjaan, berbanding dengan mereka yang sedang menganggur dalam zaman persaingan sengit ini. Terdapat segelintir pekerja dan kaki tangan yang melakukan tugas dan kerja yang dipertanggungjawab. Kepada mereka secara sambil lewat dan melakukan masalah disiplin ketika sedang bekerja. Oleh itu, pengkaji membuat penyelidikan ini berdasarkan permasalahan disiplin di kalangan pekerja dan kaki tangan di lokasi kajian yang dipilih, yaitu di Mahkamah Kuala Lumpur. Mengikut permasalahan kajian, masalah disiplin adalah salah satu masalah yang tidak boleh dipisahkan daripada sekumpulan ahli. Dalam sebuah organisasi dan masyarakat, disiplin memainkan peranan penting dalam meningkatkan sasya seseorang. Disiplin adalah daripada bahasa Latin discere, yang bermaksud belajar, wajib 2009. Perkataan ini menimbulkan perkataan disiplin yang bermaksud pengajaran atau pertalihan, berkait dengan pembangunan mekanisme dalaman yang membolehkan seseorang individu mengawal diri. Disiplin juga dikaitkan dengan sesuatu bentuk latihan yang menghasilkan watak tertentu atau pola tingkah laku yang diingini melalui peraturan dan cara-cara tertentu. Oleh itu, istilah disiplin kerja digunakan sebagai rujukan kekuatan seseorang pengurus di sebuah organisasi atau di tempat kerja untuk berkomunikasi dengan pekerja supaya mereka dapat mengubah sesuatu berlaku serta sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kesedaran dan kesediaan seorang pekerja untuk mematuhi semua peraturan yang telah digariskan dalam organisasi tempat mereka bekerja, Ribai 2004. Di sini saya ingin menunjukkan objektif kajian hipotesis, yaitu mengenal pasti faktor-faktor masalah disiplin
di kalangan kaki tangan kumpulan sokongan di Mahkamah Kuala Lumpur. Mengenal pasti hubungan antara masalah disiplin dan prestasi kerja para kaki tangan kumpulan sokongan di Mahkamah Kuala Lumpur. Mengenal pasti faktor paling dominan yang menyumbang kepada masalah disiplin di kalangan kaki tangan kumpulan sokongan di Mahkamah Kuala Lumpur. Cadangan dan faktor masalah. Cadangan ini penyediaan menurut Muhammad Baharudin dan Muhammad Khairi 2009. Penyediaan dan disiplin kerja mempunyai hubungan yang kuat. Penyediaan boleh mempengaruhi disiplin kerja seseorang. Manakala gaji pula, ganjaran keuangan boleh wujud dalam bentuk anjakan gaji, kenaikan gaji bonus, allowance, bayaran lebih masa dan lain-lain ganjaran berbentuk material. Selain itu, rakan sekerja menurut Abdul Haziz 2003, hubungan antara individu adalah merujuk kepada hubungan personal dan interpersonal dalam sebuah organisasi. Ianya juga merupakan kunci kejayaan kepada prestasi kerja. Di samping itu, persekitaran kerja, pekerja yang ceria mampu menjadi pekerja yang lebih produktif. Hubungan antara masalah, disiplin, dan prestasi kerja. Dalam satu kajian, penerokaan menggunakan dinamik dalaman proses tata tertib yang dibuat oleh Rollison, Hadley, Hook, dan Foot 2007 tentang pengalaman disiplin dan kesannya terhadap tingkah laku. Mereka telah membuat kesimpulan secara teratur bahawa separuh daripada mereka yang berdisiplin secara rasmi akan menghayati peraturan, manakala yang lainnya mempunyai kecenderungan melanggar peraturan. Ini merupakan mustahil bagi sebuah organisasi untuk mempunyai 100% pekerja dan kaki tangan yang berdisiplin. Menurut mempunyai pelbagai watak dan tingkah laku, ada yang baik dan ada yang buruk. Namun, jika terdapat pekerja dan kaki tangan yang tidak berdisiplin, pihak pentadbir tidak boleh sekadar menutup mata, malah terus bertindak tegas terhadap mereka kerana ia lama-kelamaan boleh menjejaskan reputasi pihak organisasi jua. Prestasi kerja akan merudum dan boleh menyebabkan pengurangan dalam produktiviti dalam output. Peningkatan kadar kesilapan, jumlah peningkatan kemalangan, sukar untuk membuat keputusan dan kemerosotan dalam prestasi kerja. Selain itu, kuantiti atau kualiti beban kerja seseorang boleh menjadi berlebihan atau tidak mencukupi. Jika beban kerja yang terlalu banyak, ia boleh meletihkan psikologi pekerja dan atau fisik. Seterusnya, hubungan antara masalah, disiplin dan prestasi kerja. Dalam satu kajian, penerokaan menggunakan dinamik dalaman proses tata tertib yang telah dibuat oleh Rollison, Hadley, Hook dan Foot 2007 tentang pengalaman disiplin dan kesannya terhadap tingkah laku mereka, telah membuat kesimpulan secara teratur bahawa separuh daripada mereka yang berdisiplin secara rasmi akan menghayati peraturan, manakala yang lainnya mempunyai kecenderungan melanggar peraturan. Ini menunjukkan mustahil bagi sebuah organisasi untuk mempunyai 100% pekerja dan kaki tangan yang berdisiplin. Manusia mempunyai pelbagai watak dan tingkah laku. Ada yang baik, ada yang buruk. Namun jika terdapat pekerja dan kaki tangan yang tidak berdisiplin, pihak pentadbir tidak boleh sekadar menutup mata, malah harus bertindak tegas terhadap mereka kerana ia kelama-kelamaan boleh menjejaskan reputasi pihak organisasi juga. Kualiti atau kuantiti beban kerja seseorang boleh menjadi berlebihan atau tidak mencukupi. Jika beban kerja yang terlalu banyak, ia boleh meletihkan psikologi pekerja dan atau fizikal mereka. Kruger, Smith, Lerox 1996 seperti yang dipetik oleh Pillay and Chateau 2004. Ini menunjukkan prestasi kerja berhubungan dengan masalah disiplin para pekerja di sebuah tempat kerja.
Dapatan dan perbincangan. Faktor persekitaran bekerja mempunyai pengaruh yang signifikasi dengan prestasi kerja. Menurut Sharif 2001, persekitaran tempat kerja meliputi keadaan tempat kerja dengan peralatan yang mencukupi untuk menjalankan kerja dengan suasana yang tenang dan ceria yang boleh membantu kelancaran dalam menjalankan kerja. Ini bererti bahawa keadaan yang menyeronokkan dan tempat kerja yang selesa akan mempengaruhi disiplin kerja seseorang. Walau bagaimanapun, hasil dapatan kajian ini menunjukkan sebaliknya. Masalah disiplin kerja dari segi persekitaran kerja tidak mempengaruhi prestasi kerja kaki tangan sokongan di Mahkamah Kuala Lumpur. Dapatan dan perbincangan. Faktor gaji mempunyai pengaruh yang signifikan dengan prestasi kerja. Penyelidik beranggapan bahawa seseorang pekerja berpotensi untuk melakukan masalah disiplin kerja seperti ponteng dan hadir lewat ke tempat kerja sekiranya mereka menerima gaji yang tidak sesuai atau tidak sepatutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof sebagai pensyarah saya. Saya Nurul Hijah binti Muhammad 252382. Okey, di sini saya ingin menyambungkan apa yang telah dibincangkan oleh dua sahabat saya iaitu Iswari dan juga Sadam. Okey, saya menyambungkan tajuk yang seterusnya iaitu datapan dan perbincangan. Okey. Faktor penyediaan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan prestasi kerja. Okey, menurut Muhammad Baharudin dan Muhammad Khairi 2009, penyediaan adalah berkaitan dengan cara penyediaan mentadbir, membimbing dan menilai secara jujur dan adil hasil kerja pekerjaannya. Walaupun datapan kajian ini mendapati dimensi penyediaan juga tidak mempunyai prestasi kerja kaki tangan sokongan di Mahkamah Kuala Lumpur. Okey, seterusnya datapan dan perbincangan. Antaranya faktor rakan sekerja mempunyai pengaruh yang signifikan dengan prestasi kerja. Menurut ZAC 1964 dan SAC 1998, rakan sekerjanya boleh menyumbang kepada disiplin kerja dari segi hubungan, interaksi dan berkongsi pandangan dan apa sahaja. Pergaulan sesama rakan sekerja akan memberikan masalah disiplin kepada pekerja. Menjauhi kumpulan kerja mungkin akan mewujudkan perasaan penting, sombong, rasa terpinggir dan sebagainya. ZAC 1964 ada menyatakan bahawa simulasi persetujuan dan sokongan yang diperolehi daripada berinteraksi sesama rakan sekerja atau kumpulan kerja memberi kesan terhadap motivasi dan peningkatan tahap disiplin kerja jika setiap ahli kumpulan mempunyai sikap dan nilai yang sama. Okey, seterusnya Prof, saya membincangkan tentang cadangan untuk kajian masa hadapan lah. Okey, secara keseluruhannya kajian ini mencapai objektif tetapi masih perlu diperbaiki dan diberikan perhatian khususnya terutamanya berkaitan disiplin pekerja lah. Kajian akan datang memerlukan penambahbaikan dari semasa ke semasa bagi meningkatkan disiplin kerja staf sokongan di mahkamah di Kuala Lumpur. Soal selidik secara terbuka atau temu bual boleh dijalankan secara lanjutnya bagi menjalankan gambaran sebenar situasi staf-staf sokongan dan masalah yang dihadapi oleh mereka. Okey, selain itu, kajian ini perlu diperluaskan lagi dalam bilangan responden. Haruslah ditambah agar datapan kajian yang diperolehi lebih tepat dan menyeluruh. Hasil daripada kajian, pihak jabatan dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh anggota pihak yang terlibat dan melakukan langkah penambahbaikan supaya prestasi pekerja sokongan tetap unggul dan imej jabatan mahkamah di Kuala Lumpur dapat dipertingkatkan. Okey, daripada keseluruhan saya gabungkan semua
Okey, kesimpulan di sini untuk tajuk motivasi kami adalah hasil kajian yang dijalankan ini berjaya menjawab semua persoalan objektif dan hipotesis kajian yang telah dikemukakan. Hasil kajian secara keseluruhannya menunjukkan masalah disiplin kerja tidak mempengaruhi prestasi kerja staf sokongan di Mahkamah Kuala Lumpur. Hasil dimensi disiplin kerja iaitu rakan sekerja sahaja yang mempengaruhi prestasi kerja staf sokongan. Ini mungkin kerana kerja yang dilakukan adalah secara berpasukan, teamwork. Apabila salah seorang daripada rakan sekerja tidak memberi kerjasama, akan mempengaruhi sikap dan prestasi kerja rakan sekerja yang lain. Hasil datapan kajian ini juga boleh dijadikan panduan kepada kedua-dua jabatan yang terlibat dalam menggunakan elemen-elemen disiplin yang mempengaruhi prestasi kerja bagi meningkatkan lagi produktiviti staf sokongan serta melonjakkan kecemerlangan imej dan mahkamah di Kuala Lumpur di seluruh negara. Sekian, terima kasih.